kemuncak kepada cerita ni adalah apabila dia senior saya batuk, dia pun ketuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel YouTube ni anda tak perlu nak tonton, tapi anda dengar saja saya membebel. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda disebabkan ada ramai yang minta saya kongsikan cerita hantu. Maka saya nak kongsikan dengan anda satu cerita hantu yang sangat popular di kalangan rakyat Malaysia di Jepun. So saya akan cerita seperti mana diceritakan kepada saya. Betul ke tidak itu cerita kedua, tapi dia punya jalan cerita tu agak menarik lah. Maka ada seorang senior saya dekat kawasan Okayama, which is Okayama ni di kawasan yang agak pedalaman juga. Dia kalau dekat peta Jepun tu dia lagi bawah dari Osaka lah. So senior ni adalah senior perempuan. Dia pun sewa satu rumah dekat Jepun ni. Rumah dia tu ada dua jenis. Anda nak pilih dinding yang berkayu ataupun dinding yang batu lah. So yang batu tu lagi mahal berbanding yang berkayu. Sebab batu ni yang pertama kita tak dengar bunyi dari rumah sebelah-sebelah tu. Dan yang kedua sebab dia panas berbanding dengan kayu kan. So dia dapat rumah kayu lah macam tu, rumah kayu macam tu. And senior ni dia duduk seorang. Hitori Kurashi. Saya pun memang teruk gila bahasa Jepun saya. So dia duduk dekat sana, dia duduk seorang. Bila dia balik daripada dia punya university, and dia akan borak, dia akan telefon dia punya power. Telefon, tiba-tiba ada orang ketuk dia punya dinding. So biasanya kalau kita dapat ketukan macam tu, dia macam satu teguran kepada kita supaya perlahankan suara lah. And at the first place dia macam tak ada apa. Macam senior pun tahu okay dia buat silap, tak ada masalah. So dia pun perlahankan suara, cakap dalam selimut dan sebagainya. Then the next day, benda sama yang berlaku bila mana dia bercakap telefon and ada orang ketuk pintu rumah dia sebagai teguran. Sampai kita kata kemuncak kepada cerita ni adalah apabila dia senior saya batuk, dia pun ketuk juga. Dia batuk kan. Dia macam tak puas hati aku nak batuk kot kan. So dia pun pergi keluar, dia pun ketuk pintu luar rumah tu. Dia macam sumasai tu macam sorry macam tu dia nak cakap kan. Sumasai kan, nak cakap lah dengan tuan rumah kan, kenapa terlampau sensitif. And tak ada orang keluar. Dia pun pergi dekat belakang sebab boleh nampak bahagian belakang dia macam satu apartment macam tu lah. Kita boleh tengok di bahagian belakang dan juga bahagian hadapan. So dia pergi dekat belakang, dia intai-intai, dia tak nampak orang lah. So dia pun sambung masuk balik ke rumah dia. Dia lepak-lepak chill kan. So lepas tu dia macam batuk lagi. Dia batuk dan orang ketuk lagi. Dia macam tak puas hati sangat kan. And dia pun pergi keluar sekali lagi, ketuk-ketuk, sumasen, nak bercakap kan, nak tanya apa isu sebenarnya kan, takkan batuk pun ketuk kan. Then senior saya dah macam mati akal loh, dia tak tahu nak buat apa. So dia pun pergi jumpa dengan syarikat yang menguruskan sewa rumah tu. So dia pergi dekat syarikat tu, dia pun tanya, dia komplain lah, dia bagi tahu ni takkanlah sampai batuk pun tak boleh kan. Cakap telefon tu boleh faham lagi, ni batuk. So orang yang person in charge syarikat rumah tu macam keliru. Dia keliru sebab dekat rumah tu dah lama tak ada penghuni. Rumah tu memang kosong dah lama. And memang dikatakan penghuni lama mati disebabkan gantung diri dekat dalam rumah tu. So senior saya yang kecuakan yang ketakutan tu, dia pun terus pindah ke rumah lain. Which is cerita ni sangat-sangat popular di kalangan pelajar-pelajar Malaysia dekat Jepun. Tiada siapa dapat sahkan dia punya kesahihan cerita ni. But kalau anda tanya student-student Jepun yang lain, mungkin anda akan dapat dengar cerita yang pattern dia lebih kurang sama.
Saya dekat Jepun ni alhamdulillah tak ada jumpa benda yang pelik-pelik dekat Jepun. Dekat Malaysia ada, tapi saya ingat nak kongsikan dalam video seterusnya lah. Lagi kalau kita bercakap tentang Jepun ni, hantu dekat Jepun ni dia ada dua jenis Satu dia ada yurei, and satu lagi kita ada obake lah. Basically Jepun dia apa dia cakap, dia percaya manusia ni dia takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Maka terhasillah benda-benda yang mereka imaginekan. Which is, saya setuju dengan mereka. Macam hantu, kalau anda perasan kan, hantu dekat Jepun, hantu dekat Malaysia, dekat US, dia berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab dia bergantung kepada imagination seseorang tu. And sebenarnya tak pelik. Cara pemikiran orang Melayu dia satu pattern macam tu. Orang putih dia ada satu pattern macam tu. Sebab kita dibesarkan dalam suasana yang berbeza. That's why kalau kita tengok hantu-hantu dekat Jepun pun dia ada dia punya pattern. Dia ada obake dan juga dia ada yurei lah. Dan dekat Jepun juga, kalau anda nak tengok benda pelik-pelik macam ni, dia ada satu, kita cakap macam rancangan pun tak rancangan juga. Benda ni saya tak pasti boleh cari di internet ke tak, tapi kalau anda dekat Jepun, anda boleh sewa dia punya DVD tu. Dia punya tajuk ialah Fuin Eizo. Fuin Eizo ni dia macam kita cakap video-video yang terrakam. Ada banyak lah cerita-cerita macam dia tengah berjoget dekat gym. Orang Jepun dia suka joget-joget kan, joget. Tengok bayang dia joget sendiri. Pun ada juga, bukan bayang lah, dia punya mirror image tu. Ada banyak sebenarnya benda-benda macam ni. And sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan Malaysia, saya rasa Jepun sangat kurang lah. Orang tak berapa sembang tentang hantu ni. Jarang sangat orang sembang tentang hantu. Tapi Jepun antara negara yang mempunyai banyak binatang mitos. Macam kita tengok dia punya arak kan. Arak Jepun tu dia ada satu arak yang dipanggil sebagai kirin. So kirin ni basically dia nak cakap kirin ni apa dia macam susah juga saya nak explain. Saya pun lupa dia macam mana. Tapi ada banyak lagi. Dia punya kirin. Lepas tu ada lagi kappa. Anda tahu kan, kappa yang muka macam turtle, macam kura-kura tu, tapi atas ada air. And ada banyak lagi. Saya suka dengar tapi saya dah lupa benda tu. Maybe saya akan kongsikan dalam video seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dan juga share video ni kepada kawan-kawan yang lain. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey ni, anda boleh subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.